Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video ini mengenai hak asasi manusia iaitu Hak Asasi Kanak-kanak CRC. Konvensyen Kanak-kanak CRC. Pelaksanaan konvensyen ini diawasi oleh Jawatankuasa Hak Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa yang anggotanya terdiri dari pelbagai negara di seluruh dunia. Terdapat 3 prinsip utama konvensyen mengenai kanak-kanak iaitu kanak-kanak ialah seorang berumur di bawah 18 tahun. Semua tindakan yang diambil mestilah dilakukan berdasarkan kepada prinsip demi kepentingan kanak-kanak. Dan yang terakhir, kanak-kanak mempunyai hak dalam menjalani kehidupan harian dan perkembangan. Akta Kanak-kanak 2001 iaitu Akta Penderaan Fizikal. Jika kanak-kanak dicederakan yang menyebabkan kecederaan yang boleh dilihat pada badan akibat kekerasan atau menggunakan alatan yang berbahaya dengan sengaja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Syaf Syukri dalam Awan Ekstra. Kes penderaan kini semakin menjadi-jadi. Bukan sahaja melibatkan kanak-kanak, malah melibatkan golongan dewasa. Nama-nama seperti Nur Aina Nabihah, 9 tahun, Nur Khaira Muhammad Amirul Asnil, 6 bulan dan Nurul Ain Umairah, 46 hari. Ini antara kes kematian kanak-kanak didera yang menggemparkan negara awal tahun ini. Nur Aina Nabihah menjadi mangsa dera bapa kandung dan ibu tirinya sehingga meninggal dunia di Taman Vista Kaya Lukut, Port Dickson. Mangsa dipukul dengan tali pinggang tentera, ditendang dan dipijak sehingga terkencing, malah pernah dipukul dengan bangku plastik. Hasil bedah siasat mendapati terdapat kesan lebam pada badan kanak-kanak tersebut serta kecederaan pada organ dalaman. Nur Khaira Muhammad Amirul Asnil, 6 bulan pula, meninggal dunia akibat didera di Kampung Tekah, Taiping, Perak. Tindakan kejam itu mengakibatkan mangsa mengalami pendarahan otak serta dalam mata. Dan di Kampung Tok Panjang, Bukit Mertajam, Pulau Pinang, Nurul Ain Umairah yang meninggal dunia pada usia 46 hari dipercayai akibat didera. Bayi perempuan ini mengalami kecederaan di seluruh badan termasuk di bahagian kemaluan. Mangsa juga mengalami patah pada rusuk kiri dan kanan selain lengan kanan dan peha kiri. Punca kecederaan luaran disebabkan objek tumpul dan keras. Kes jenayah seksual kanak-kanak di Malaysia semakin meleluasa. Terdapat beberapa kes-kes yang telah dilampirkan di dalam video ini. Kanak-kanak yang didera pastinya mengalami kesan pada mental dan fizikal. Mereka turut mengalami gangguan terhadap masalah kesihatan bagi jangka masa panjang. Mereka akan berasa depres, anxiety dan mungkin akan berlakunya ketidakseimbangan kemahiran emosi, kognitif dan sosial. Seterusnya, kesan penderaan fizikal adalah lebih mudah dilihat berbanding penderaan lain kerana menunjukkan beberapa kesan seperti sukar untuk berjalan, lebam atau bengkak, cedera dan berdarah. Oleh itu, sebagai orang tua seharusnya alert untuk meneliti setiap bahagian anggota tubuh badan anak-anak sebagai langkah berjaga-jaga. Kes kanak-kanak diabduksi di dalam Malaysia. Yang pertama ialah Nurul Emilda Nadia Salahuddin berumur 2 tahun. Siti Sofia Emilda yang berusia 2 tahun 6 bulan dibunuh dengan kejam dengan kepalanya terputus. Juga dipercayai akibat dikelar di tepi Sungai Kelang berhampiran stesen komuter Kuala Lumpur di Jalan Hishamuddin. Dia juga dipercayai dicuri dan dibunuh. Yang kedua ialah Nurin Jazlina Jazimin, 8 tahun. Pembunuhan kejam Nurin Jazlina selepas dilaporkan hilang di pasar malam. Lebih sedih ditemui timun dan terun disumbat dalam kemaluannya membuatkan rektumnya pecah. Mayatnya disumbat dalam beg tanpa seurat benang.
penculikan, abduksi dan buruh kanak-kanak di bawah Akta. Yang pertama, di bawah Akta Kanak-Kanak 2001, Akta 611 diguna pakai di seluruh Malaysia. Yang kedua, negara-negara pihak perlu memastikan bahawa perkara yang dinyatakan dalam konvensyen diberikan kepada setiap kanak-kanak tidak kira jantina, agama, bahasa dan lain-lain. Yang ketiga ialah negara-negara pihak mengiktiraf hak kanak-kanak untuk dilindungi daripada eksploitasi atau menjalankan apa-apa kerja yang membahayakan mereka. Yang terakhir ialah negara-negara pihak mengaku janji untuk melindungi kanak-kanak daripada segala bentuk pengeksploitasian seks dan penderaan seksual. Kes pengabaian. Pengabaian merujuk kepada kegagalan secara berterusan dan serius untuk menyediakan keperluan asas fizikal, emosi dan pembangunan dari segi kesihatan, pendidikan, perkembangan emosi, nutrisi, tempat perlindungan dan kehidupan yang selamat untuk kanak-kanak. Selain itu, pengabaian boleh mendedahkan kanak-kanak pada segala bentuk bahaya termasuk mengancam nyawa mereka. Kanak-kanak mempunyai segala hak untuk hidup suatu kehidupan yang sihat dan bebas dari keganasan dan pengabaian. Pengabaian kanak-kanak merupakan satu masalah global yang serius yang perlu mendapat perhatian pihak berkuasa supaya dapat dibendung daripada meningkat secara mendadak. Pengabaian fizikal adalah apabila seseorang dewasa atau ibu bapa yang gagal untuk menyediakan makanan, keperluan, minuman, pakaian dan tempat tinggal kepada kanak-kanak. Kesan pengabaian fizikal ini akan memberikan kesan yang jangkanya panjang kepada perkembangan kanak-kanak mereka dari segi psikologi dan emosional. Pengabaian pendidikan adalah kegagalan ibu bapa atau seorang dewasa untuk memberikan pendidikan sebaiknya kepada kanak-kanak dan mendidik dengan menghantar mereka ke sekolah. Selain itu, pengabaian pendidikan ini akan juga membenarkan mereka ponteng sekolah tanpa sebab secara berterusan. Akhir sekali, apa yang boleh saya simpulkan adalah kita sebagai rakyat yang bertanggungjawab seharusnya menjaga hak asasi kanak-kanak supaya kehidupan mereka lebih terjamin dan selamat. Di samping itu, hal ini juga memerlukan pihak yang berkuasa sebagai langkah pencegahan bagi jenayah ini. Jadi, saya ingat itu saja dari kami. Ingat, kanak-kanak juga ada hak terhadap diri mereka. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.